Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka sekali lagi kita dapat bertemu dalam siri-siri tazkirah online. Alhamdulillah tuan-tuan, di kesempatan ini marilah kita sama-sama menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai bekal kita untuk kembali ke sana, yakni kembali ke akhirat. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah dalam Al-Quran. Makna takwa ini seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini adalah amal-amal saleh yang kita kerjakan ketika kita berada di atas muka bumi ini, sebagai bekal kita untuk kita bawa ke akhirat, ya, insya-Allah. Kali ini saya nak ceritakan pada tuan-tuan para penonton sekalian, ada satu amalan, ya. Amalan ini sungguh besar kelebihannya, iaitu siapa yang mengerjakannya, insya-Allah dengan izin Allah, ya, Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Ya, Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Amalan ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, ya, riwayat daripada Ummu Habibah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Tuan-tuan tahu siapakah itu Ummu Habibah? Ummu Habibah adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Ummu Habibah adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummu Habibah ni adalah anak kepada Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan pula adalah pembesar Arab Quraisy ketika itu, pembesar orang-orang besar di Mekah yang terkenal, ya. Abu Sufyan ni adalah orang yang terkenal di Mekah ketika itu. Abu Sufyan adalah pembesar, bahkan ketua rombongan dagangan ke Syam, Abu Sufyan ni, dan orang yang paling kuat menentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ketika Abu Sufyan belum memeluk Islam, maka Abu Sufyan ni adalah di antara orang yang kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Jahal dan yang lain-lain. Tetapi akhirnya, di penghujung-hujungnya, Abu Sufyan, Allah SWT diberi hidayah, akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam, ya, ketika pembukaan Mekah, ya, Futul Mekah, maka Abu Sufyan telah memeluk Islam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anaknya, iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini telah memeluk Islam lebih dahulu daripada Abu Sufyan. Kita bacakan hadisnya, ya. An Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafazu ala arba'a raka'atin qabla az-zuhri wa arba'a ba'da haramallahu 'alan nar. Ya, kita ulang lagi. Wa an Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafazu ala arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha haramallahu 'alan nar. Ya, maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, iaitu daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesiapa yang tetap mengerjakan solat sunat sebelum dan selepas zuhur sebanyak 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan dirinya daripada api neraka.
hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ini hadis sahih, ya. Kemudian ulama telah berbincang tentang hadis ini, bagaimana kaedah ataupun kaifiatnya, cara-cara untuk mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur, yakni qabliyah dan ba'diyah. Maka ulama telah menguraikan hadis ini bahawa sembahyang sunat itu 4 rakaat juga seperti mana sembahyang zuhur, cuma 4 rakaat 2 salam. Maknanya sebelum zuhur itu kita sembahyang sunat 2 rakaat dan salam, sembahyang sunat lain 2 rakaat dan salam. Dan selepas zuhur juga kita sembahyang sunat 2 rakaat kemudian salam dan 2 rakaat kemudian salam. Jadi 4 rakaat. Jadi jika kita istiqamah benar-benar mengerjakan sembahyang sunat ini, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka haramallahu 'alan nar. Haramallahu 'alan nar. Maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau kita istiqamah mengerjakan ini, Allah haramkan diri kita daripada api neraka yang maha dahsyat itu, ya. Yang selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Jauhkanlah kami, ya Allah. Kita berdoa siang dan malam, ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Maka ini adalah amalan yang terbaik yang kita lakukan, ya, secara sungguh-sungguh. Kita lakukanlah amalan ini secara sungguh-sungguh supaya kita selamat, ya, daripada terjunam ataupun dimasukkan ke dalam api neraka yang maha dahsyat itu. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana untuk kami mengerjakan sembahyang sunat ini, sedangkan ketika kami pergi ke masjid, Bilal selepas kami sembahyang sunat 2 rakaat, Bilal cepat sangat. Jadi sebenarnya begini, ini adalah kita boleh tolak ansur, ya, dengan Bilal. Kalaulah Bilal itu kita kenal, yang tinggal di kawasan kita, ya, bolehlah kita bincang elok-elok dengan Bilal. Bilal, jangan kau kamat dulu sehingga saya selesai mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat, ya. Kemudian di tempat-tempat lain, kadang-kadang ada sedang masjid itu ramai jemaah yang datang, ya, daripada tempat yang lain, tempat yang jauh. Umpama masjid-masjid yang berada di tepi jalan, ya, orang musafir datang, dan kadang-kadang Bilal itu pun dia tidak akan kamat, ya, begitu cepat. Kadang-kadang dia pun tunggu juga orang-orang yang datang sembahyang sunat, ya. Pengalaman saya lah juga, saya selalu ke musafir, kadang-kadang saya tengok Bilal pun kalau sebelum zuhur biasanya kebiasaan dalam 10 minit, ya, baru dia kamat. Nah, dalam 10 minit itu sempat kita, tuan-tuan, sempat kita mengerjakan sembahyang sunat sebelum zuhur, ya, begitu juga sembahyang sunat selepas zuhur. Jadi tuan-tuan, tak ada alasan sebenarnya, tak ada alasan dari diri kita. Kalau kita nak betul-betul selamat daripada kedahsyatan api neraka, maka kerjakanlah sembahyang ini, ya, kerana ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Dalam hadis yang lain juga, hadis yang sama, ya, iaitu riwayat daripada Imam Nasa'i, disebutkan di hujung hadis itu bahawa ketika Ummu Habibah, isteri Nabi ini, mendengar hadis ini, maka daripada itulah Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat sebelum dan selepas zuhur ini, iaitu 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas zuhur. Ummu Habibah ini namanya sebelum digelar Ummu Habibah adalah Ramlah. Dia di antara isteri-isteri Nabi, ya. Isteri Nabi ini ada 11 orang, dan setengah ulama mengatakan 13 orang, yang 2 itu Nabi cerai dan tinggal 11 yang duduk bersama Nabi, ya. Dan Ummu Habibah ini adalah sebahagian daripada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan bahawa dalam hadis bahawa selepas dia mendengar hadis ini daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak pernah meninggalkannya, tuan-tuan. Begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada laki-laki ataupun wanita, mereka ini fastabiqul khairat, mereka ini berlumba-lumba dalam kebajikan, bersungguh-sungguh,
mereka bila mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat mereka mengamalkannya, ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh ini, yang mana kita berada di akhir zaman, yang di akhir zaman ini banyak ujian pancaroba, ya, macam-macam ujian, dan di zaman kita ini jugalah munculnya fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal laknatullah. Maka seharusnya ambillah peluang ini, ya, mulai sekarang ketika kita mendengar tazkirah ini, kita amalkanlah. Mungkin ada sebahagian para penonton yang belum pernah mendengar hadis ini, ya, mereka yang belum pernah mendengar hadis ini rasa seperti ilmu baru, dan mereka akan rasa seperti terpingga-pingga. Maka ambillah ilmu baru ini, ya, kita amalkan sungguh-sungguh. Dan begitu juga bagi mereka yang telah pernah mendengar tapi rasa was-was, adakah hadis ini sahih atau tidak, maka saya katakan hadis ini adalah sahih, ya, dan kita amalkanlah sungguh-sungguh, ya, amalkan sungguh-sungguh walaupun banyak ujian, kerana jarang orang bersembahyang berjemaah di masjid ketika waktu zuhur, terutama orang-orang yang kerja di pejabat, ya. Kadang-kadang mereka ada satu surau, itu pun kira boleh, ya, boleh juga bersama-sama dengan rakan-rakan sebelum sembahyang zuhur. Begitu rakan-rakan, saya nak sembahyang dulu 4 rakaat. Kalau rakan-rakan tu nak tahu apa tu kelebihan, ceritakan kemudian, ya, begitu. Dan boleh juga kita kerjakan ketika di rumah. Sebelum kita sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi selepas zuhur. Ambillah kesempatan ini. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, maka mulai bulan ini kita kerjakan sungguh-sungguh. Yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amalan-amalan ibadah kita. Yang amalan-amalan sembahyang sunat diberi pahala, kata ulama, berdasarkan hadis Nabi, seperti orang itu mengerjakan pahalanya seperti mengerjakan sembahyang fardu. Subhanallah, ya. Jadi inilah sebahagian daripada tazkirah kita pada kali ini. Sedikit saya ambil pada hadis ini, saya ulang lagi sebagai penutup. Saya bacakan bahasa Melayunya, iaitu kata Nabi, sesiapa yang tetap mengerjakan salat sunat sebelum dan selepas zuhur sebanyak 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan dirinya daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ya, moga-moga yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya memohon ampun dan maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.